Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Lebuh Raya Utara Selatan adalah rangkaian bertol lebuh raya akses terkawal berjalan melalui pantai barat semenanjung Malaysia. Rangkaian lebuh raya terdiri daripada laluan utara dan laluan selatan dengan panjang keseluruhan 772 km iaitu 480 batu. Berjalan melalui 7 negeri dan menghubungkan sempadan Thailand dan Singapura. Lebuh Raya Utara Selatan adalah jalan raya penting untuk lalu lintas tempatan antara negeri dan antarabangsa. Lebuh raya ini mula dibina pada tahun 1977 kerana kesesakan yang semakin meningkat laluan Persekutuan 1 yang merupakan jalan utama utara selatan pada masa itu. Walau bagaimanapun, ketidakpastian ekonomi dan kos yang besar bermaksud pembinaan tidak akan bermula sehingga tahun 1981. Lebuh raya mula dibuka secara berperingkat mulai tahun 1982. Tetapi kemerosotan ekonomi pada masa itu telah menyebabkan pembinaan diberhentikan dan kerja-kerja harus diswastakan sepenuhnya. Lebuh raya tersebut akhirnya siap pada tahun 1994 dengan jumlah tol yang terkumpul dari bahagian yang dibuka telah membiayai baki kerja pembinaan. Namun dengan siapnya lebuh raya ini, berlaku banyak kemalangan maut di lebuh raya ini, terutama di Jalan Sedenak Sempang Renggam. Pada video ini, saya akan jelaskan perkara sebenar kenapa lebuh raya Sedenak Sempang Renggam menjadi salah satu hotspot jalan maut di Malaysia. Kemalangan di sesuatu kawasan memang tidak dapat dielakkan yang menyebabkan pelbagai faktor seperti laluan berkabus, masalah brek, mengantuk, laluan licin dan sebagainya. Laluan yang sangat berisiko adalah laluan berbukit dan selekoh tajam. Namun, jangan anda anggap laluan lurus lebih selamat ya. Kerana laluan lebuh raya di antara Sedenak Sempang Renggam telah membuktikan bahawa jalan yang lurus tidak boleh dianggap selamat. Laluan lebuh raya ini sebenarnya dibina dengan baik dengan kualiti jalan raya bertaraf 5 bintang. Namun, menjadi persoalan kenapa jalan ini menjadi di antara jalan maut di Lebuh Raya Plus. Laporan kemalangan terkini pada 16 Oktober 2022 berlaku kemalangan maut di mana 2 rentung manakala
4 terselamat dalam kemalangan melibatkan sebuah lori dan 3 kereta di kilometer 45.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berdekatan dengan Sedenak. Kejadian ini berlaku pada waktu malam. Kejadian tersebut telah tular apabila satu video seorang lelaki meraung kesedihan kerana tidak sempat menyelamatkan isterinya yang dipercayai rentung dalam kejadian itu. Yang menjadi persoalannya, adakah faktor manusia semata-mata yang menjadi kelalaian di jalan raya menyebabkan kemalangan maut? InsyaAllah saya akan merungkai perkara ini berdasarkan maklumat yang saya perolehi sebelum ini. InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, semua perkara misteri dan mistik datang dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan setiap hamba-hambanya. Hanya kepada Allah saja tempat kita minta petunjuk, perlindungan dan pertolongan. Maklumat berkaitan Lebuh Raya Sedenak Sempang Renggam saya perolehi semasa saya aktif menjadi perawat pada 2 tahun lepas, di mana saya telah pergi merawat di sebuah rumah kampung yang terletak di Muar Johor. Selesai merawat pesakit, saya berbual dengan ahli keluarga mereka. Entah macam mana, terkeluar cerita dari ahli keluarga tersebut berkenaan sebuah kawasan di kampung itu dulunya dijadikan untuk membuang segala gangguan makhluk halus. Kawasan itu dulunya kerap digunakan oleh perawat dari kampung itu sejak lama dulu untuk membuang segala jenis makhluk halus seperti jin saka dan barang sihir yang mengganggu manusia. Kawasan itu menjadi kawasan yang dilarang didekati atas nasihat orang-orang tua kepada anak-anak muda di kampung itu. Kawasan itu menjadi terbiar dan tidak dapat diusahakan untuk pertanian. Umpama kawasan itu menjadi kawasan mati yang tidak dapat dimajukan. Sehinggalah pada tahun akhir 80-an dan awal 90-an, tanah di kawasan itu telah dipilih oleh kontraktor untuk diambil bagi pembinaan Lebuh Raya Plus Sedenak Sempang Renggam. Dari tanah berpuaka itulah sehingga kini Lebuh Raya tersebut menjadi kawasan yang keras atau berhantu yang sentiasa inginkan darah manusia, di mana setiap kali berlaku kemalangan pasti akan membawa maut. Kejadian kemalangan yang disebabkan gangguan biasanya berlaku apabila pemandu terlihat kelibat manusia di tengah jalan, gangguan jin atas bumbung kenderaan, terdengar bisikan menyebabkan hilang fokus dalam pemanduan, membuatkan pemandu mengantuk, mengubah sikap pemandu menjadi pemarah dan macam-macam lagi. Sebenarnya tiada cara untuk pulihkan jalan itu daripada sebarang gangguan makhluk halus yang sudah bertapak di situ, melainkan kita sebagai umat Islam perlu sentiasa berdoa, berzikir kepada Allah dan selawat kepada Nabi supaya dilindungi dari sebarang bahaya apabila setiap kali kita memandu, terutama di kawasan-kawasan hotspot kemalangan maut seperti ini. Teringat saya dulu cerita dari sahabat saya di mana ketika dia memandu, tiba-tiba dia terasa ingin buang air kecil apabila memasuki kawasan Sedenak Sempang Renggam pada waktu tengah malam, sedangkan RNR masih jauh. Dia terpaksa memberhentikan kenderaannya ke bahu jalan dan terus menuju ke kawasan rumput. Apabila hampir selesai buang air kecil,
dia terdengar sayup-sayup suara bayi menangis. Apabila dia suluh lampu ke arah suara tersebut, alangkah terkejutnya dia terlihat satu susuk tubuh bayi sedang berjalan ke arahnya dengan mata membulat tanpa berkelip. Kelang kabut dia lari ke arah keretanya dan memecut laju. Sejak dari itu, dia tidak akan sesekali memberhentikan kenderaan di kawasan itu lagi. Itu belum lagi saya ceritakan toyol yang masuk ke dalam kenderaan bomba selepas menyelamatkan mangsa kemalangan di kawasan itu. Pasti ada setengah golongan yang skeptikal dengan cerita ini. Tetapi untuk pengetahuan semua cerita pengalaman seram tadi berlaku kepada mereka yang sebelum ini memperlekehkan cerita pengalaman seram orang lain. Maka berlakulah perkara seram pada batang hidung mereka sendiri. Baru tahu langit tinggi rendah.